Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Ustazah Syaifah Maryam dalam Pendidikan Islam tahun 2. Hari ini kita akan tengok bidang ulum syariah. Pada hari ini insya-Allah kita akan belajar tajuk syarat wajib dan syarat sah solat. Okey. Apa yang menyebabkan kita ni wajib solat dan apa yang menyebabkan solat kita itu menjadi sah. Maknanya diterima oleh Allah. Okey, mari kita tengok apa yang terdapat dalam buku teks Pendidikan Islam tahun 2 di muka surat 79 dan muka surat 80. Kita baca buku teks kita dulu. Solatku sempurna. Okey, tajuk kita hari ini adalah solatku sempurna. Syarat-syarat wajib solat. Ibu, apa syarat wajib solat? Syaratnya ialah Islam, baligh, berakal. Oh, baru Aiman faham, Ibu. Okey, di sini ada sedikit info. Syarat wajib solat ialah perkara-perkara yang tertentu yang mewajibkan seseorang itu solat. Okey, terdapat 3 syarat wajib solat iaitu mestilah Islam, baligh dan berakal. Okey, di muka surat 80 menceritakan tentang syarat-syarat sah solat. Yang pertama sekali, mengetahui masuk waktu solat. Suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Suci daripada najis pada tubuh badan, pakaian dan tempat solat. Yang keempat, menutup aurat. Yang kelima, menghadap kiblat. Okey. Mengetahui, kita tengok satu persatu. Mengetahui masuk waktu solat. Solat ada berapa semua sekali dalam sehari semalam? 5 waktu sehari semalam iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Jadi kalau seandainya kita solat selain daripada waktu yang ada ni, maknanya solat kita tu tidak sah. Okey, yang kedua, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Okey, hadas kecil tu adalah seperti buang air kecil, buang air besar. Manakala hadas besar tu ada 6 perkara seperti keluarnya darah haid, keluar darah nifas, wiladah, bersetubuh, keluar air mani dan orang yang telah mati. Maknanya orang yang telah mati tu termasuk dalam hadas besar. Maknanya kita kena mandi wajib. Okey, hadas kecil yang disebut ni. Hadas kecil adalah keluar sesuatu daripada kubul dan dubur. Kubul tu maksudnya tempat kita buang air kecil kita lah. Dubur tu maksudnya tempat kita buang air besar. Okey, hadas besar pula ialah keluar air mani, haid, nifas, bersetubuh, wiladah, mati selain daripada mati syahid. Okey, itu adalah perkara-perkara yang menyebabkan berlakunya hadas besar dan perkara-perkara yang menyebabkan berlakunya hadas kecil. Okey, yang ketiga, suci daripada najis pada tubuh badan, pakaian dan tempat solat. Najis ni seperti tahi, darah, nanah, muntah, air kencing, apa sahaja yang berkaitan dengan najis, maka seandainya ada pada tubuh badan kita atau ada pada pakaian atau ada pada tempat solat kita, maka solat kita tak sah dan perlulah kita ulang semula. Okey, nombor 4, menutup aurat. Aurat lelaki dari pusat hingga ke lutut. Okey, aurat lelaki daripada pusat hingga ke lutut. Okey, katalah seluar kita tu betul-betul paras lutut. Agak-agaknya kalau kita solat dengan seluar yang betul-betul paras lutut tu macam mana? Pasti akan tertarik juga semasa kita nak sujud. Jadi, kalau nak pakai juga seluar pendek macam tu, maka kita kena labuhkan lebih sedikit daripada lutut supaya bila kita dalam posisi-posisi tertentu, sama ada kita nak rukuk ke, kita nak sujud ke, ataupun kita duduk antara dua sujud, aurat kita tu tidak terbuka. Okey. Manakala aurat perempuan adalah seluruh anggota badan kecuali muka dan tapak tangan. Okey, yang kelima adalah menghadap kiblat, iaitu menghadap ke arah Baitullah atau Kaabah. Kalau seandainya solat tanpa menghadap kiblat, maka solat kita tu tidak sah. Berbeza di dalam hutan.
ataupun kita di tengah-tengah lautan, tak dapat nak menentukan arah mana arah kiblat kita, melainkan kalau kita ada bawa kompas. Okey. Di sini ada sedikit info iaitu syarat sah solat ialah perkara-perkara yang menyebabkan solat seseorang itu menjadi sah. Maknanya solat kita tu diterima insya-Allah oleh Allah. Manakala yang syarat wajib ni, siapa yang wajib solat? Orang yang macam mana yang perlu solat? Tu syarat wajib. Okey, seterusnya dalam muka surat 81 dan 82. 81 menceritakan tajuk tentang kepentingan syarat-syarat wajib solat. Apa kepentingan syarat-syarat wajib solat ni? Yang pertama, apabila dia Islam, maka tidak wajib ke atas orang kafir. Hanya wajib ke atas orang Islam sahaja solat ni. Baligh. Baligh ni maksudnya tidak wajib ke atas orang yang belum cukup umur. Maknanya kan kanak-kanak ke apa, maknanya tak wajib lah untuk dia. Okey. Berakal, maknanya tidak wajib ke atas orang gila. Kalau orang gila, maka tak wajiblah solat tu. Okey. Tu kepentingan syarat wajib solat. Manakala kepentingan syarat sah solat pula adalah masuk waktu solat. Pastikan masa kita nak solat tu memang dah masuk waktu. Contoh, dah masuk waktu zuhur ataupun dah masuk waktu subuh. Maknanya kita mesti sentiasa peka dan berdisiplin untuk memastikan solat kita, semasa kita solat tu kita memang dah masuk waktu, bukan dekat hujung-hujung waktu ke. Tu tak boleh juga. Okey. Yang kedua, aurat. Maknanya yang menutup aurat ni, maknanya dari segi apabila kita menutup aurat, maka kita akan secara tak langsung menjaga maruah dan mematuhi perintah Allah. Okey, yang ketiga, arah kiblat. Bila kita solat dalam keadaan menghadap kiblat, itu merupakan satu lambang penyatuan umat Islam. Maknanya semua sekali umat Islam walau di mana pun dia berada, apabila dia solat, semuanya akan menghadap arah kiblat. Tak ada menghadap arah timur, tak ada menghadap arah barat, utara ke selatan ke, tak ada. Semua menghadap arah kiblat, iaitu menghadap ke arah Baitullah. Okey. Yang keempat, suci daripada hadas. Memastikan diri dalam keadaan suci dan bersih, zahir dan batin. Itu dia. Okey, yang kelima, suci daripada najis. Memastikan kebersihan sentiasa menjadi keutamaan kita. Terutama apabila kita solat, kita mesti sentiasa memastikan kita dalam keadaan bersih. Okey, macam mana cara kita nak membersihkan diri daripada hadas kecil? Okey, untuk kita bersihkan diri daripada hadas kecil, kita mestilah mengambil wuduk. Maka kita bersihlah daripada hadas kecil. Kalau hadas besar kena mandi wajib. Ada cara-cara dia. Okey, seterusnya dalam muka surat 82, solat ialah ibadah yang wajib. Kita boleh melakukannya di mana sahaja setelah memahami syarat-syarat sah solat. Apabila kita faham syarat sah solat ni, mana kita faham solat tu akan sah bila kita solat dalam keadaan dah masuk waktu, solat dalam keadaan menutup aurat, solat menghadap kiblat, solat dalam keadaan suci daripada hadas, dan solat dalam keadaan suci daripada najis. Maka solat kita akan sah. Okey, apakah yang akan berlaku bila kita mematuhi semua ni dan menjaga solat kita betul-betul? Maka dia akan menimbulkan kesan dalam kehidupan kita seperti kita akan sentiasa menepati waktu, mencegah daripada melakukan kemungkaran. Ni Allah sendiri sebut dalam Al-Quran, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dalam Al-Quran sini Allah dah sebut. Okey, yang ketiga, sentiasa menjaga kebersihan. Okey, secara musannya kita hendaklah mematuhi semua syarat ini bagi memastikan solat kita diterima oleh Allah. Okey, kita tengok satu persatu. Syarat wajib solat yang pertama, Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Okey, Islam. Siapakah Islam ni? Adalah orang-orang yang mengucapkan 2 kalimah syahadah. Maka dia adalah orang Islam. Jadi, siapa yang tak wajib solat ni? Orang yang tak wajib solat ni adalah orang kafir. Okey, yang kedua, baligh. Apa dia baligh ni? Baligh ni adalah telah cukup umur. Kalau kanak-kanak umur 5 tahun boleh tak? Wajib tak solat ke atas dia? Tak wajib.
Kanak-kanak umur 5 bulan, wajib tak solat atas dia? Tak, maknanya dia belum cukup umur untuk melaksanakan solat. Tetapi Rasulullah SAW pernah bersabda, okey, ajarkanlah anak kamu apabila dia masuk umur 7 tahun. Maknanya umur 7 tahun tu dah kena solat, dah kena belajar dah solat. Dan pukullah dia apabila berumur 10 tahun. Maknanya kalau dah umur 10 tahun, tak solat lagi, maka ibu bapa bolehlah merotannya. Ada cara-cara bagaimana yang diajarkan oleh Islam untuk merotan anak adalah setelah apabila dia tidak melaksanakan solat. Okey, jadi kalau anak yang umur 8 tahun, macam kamu adalah 8 tahun, tahun 2 kan, 8 tahun. Macam mana pula? Maka dia tergolong dalam umur yang 7 tahun tu belajar. Maknanya kena advance sikit belajar daripada umur 7 tahun. Maknanya bacaan-bacaan dalam solat semua kena hafal dah mulai sekarang. Supaya apabila umur 10 tahun, kamu dah boleh melaksanakan solat dengan sempurna. Okey, yang ketiga berakal. Kalau seandainya orang tu pengsan ataupun masa tu masuk waktu zuhur tapi orang tu pengsan. Jadi wajib tak ke atas dia solat? Masa tu tak wajib lah. Lepas dia dah sedar nanti dia kena gantilah. Okey. Kalau orang gila? Orang gila pun sama. Tak wajib solat ke atas dia. Kalau dia melakukan solat pun tak ada masalah. Tapi solat tu tidak dihukum wajib ke atas dia. Okey. Syarat sah solat. Yang pertama, apa syarat sah solat? Mengetahui masuknya waktu solat. Yang kedua, suci daripada hadas, iaitu hadas kecil dan hadas besar. Yang ketiga, suci daripada najis. Banyak-banyak najis tu mesti pastikan daripada suci daripada najis. 4, menutup aurat. Yang kelima, menghadap ke arah kiblat. Okey, ni adalah 5 perkara yang menunjukkan sahnya solat yang kita lakukan. Yang pertama, mengetahui masuk waktu solat. Mesti pastikan bila kita nak solat, kita mesti pastikan yang solat waktu solat. Kalau waktu zuhur, masuk waktu zuhur. Kita solat waktu zuhur. Bukannya waktu kita sembahyang zuhur, kita solat pada waktu asar. Tak, itu tak betul. Okey. Suci daripada hadas, iaitu daripada hadas kecil dan hadas besar. Macam saya kata tadilah, apa dia hadas kecil dan apa dia hadas besar. Macam mana kita nak bersihkan diri daripada hadas ni? Kalau hadas kecil, kita bersihkan diri dengan berwuduk. Kalau hadas besar, kita bersihkan diri dengan mandi wajib. Suci daripada najis. Pastikan tak ada najis pada pakaian, tempat kita nak solat, pada tubuh badan kita, dekat celah tangan ke, celah kaki ke, kena pastikan tidak ada najis. Okey, yang keempat, menutup aurat. Ya. Kamu dah tahulah kan, aurat lelaki apa dia? Aurat lelaki daripada pusat hingga ke lutut. Manakala aurat perempuan adalah seluruh anggota badan melainkan muka dan tapak tangan. Okey, yang kelima, mestilah menghadap arah kiblat. Mesti menghadap arah kiblat. Tak boleh semayang. Kita solat tu kita menghadap arah timur, arah barat, arah selatan, arah utara. Tak boleh. Kita mesti semua sekali menghadap arah kiblat. Okey, seterusnya kepentingan. Apakah kepentingan syarat wajib solat ni? Apa? Kenapa wajib? Pentingnya. Kenapa perlunya kita mengetahui syarat wajib solat ni? Yang pertama, apabila Islam, maka dia tidak wajib atas orang kafir. Jadi penting kita tahu kalau solat ni wajibnya hanya untuk orang Islam, bukan untuk orang kafir. Okey, yang kedua kita tahu bila baligh ni maknanya solat ni tidak wajib untuk orang yang belum cukup umur. Hanya wajib untuk orang yang telah sampai umurnya. Berakal, maka wajib tu tidak, solat tu tidak wajib ke atas orang yang berakal, iaitu orang gila. Okey, kepentingan syarat sah solat pula. Okey, apa dia? Masuk waktu. Maka akan menjadikan kita sentiasa peka dan berdisiplin untuk memastikan kita solat betul-betul dalam waktu solatnya. Yang kedua, menjaga maruah dan mematuhi segala perintah Allah. Okey, yang ketiga, arah kiblat merupakan sebagai lambang penyatuan ummah. Apabila kita solat menghadap arah kiblat, maka kita secara tak langsung menunjukkan penyatuan ummah. Semua orang Islam solat dia menghadap kiblat. Tak ada orang Islam solat dia lain daripada kiblat arah selatan ke. Tak ada.
Okey, yang keempat, suci daripada hadas. Yang ini suci daripada hadas kecil dan hadas besar untuk memastikan diri kita bersih dari segi zahir dan batin. Okey, yang kelima, suci daripada najis. Maknanya kebersihan tu adalah merupakan keutamaan bagi setiap umat Islam. Okey, kesan solat dalam kehidupan, apa yang akan berlaku dalam kehidupan kita kalau seandainya kita sangat menjaga solat dan memastikan segala syarat-syarat ni dipatuhi dengan sebaik-baiknya. Okey, yang pertama sekali, kita secara tak langsung memupuk dalam diri kita menepati waktu. Yang kedua, mampu mencegah diri kita daripada melakukan kemungkaran ataupun kerosakan. Okey, yang ketiga, menjaga kebersihan. Maknanya kenapa kena menjaga kebersihan? Maknanya kita akan pastikan bila kita nak solat, kita akan pastikan tempat kita nak solat tu dan juga pada sejadah kita ataupun pada tempat pakaian kita, kita kena pastikan bersih daripada segala kekotoran. Seterusnya, latihan interaktif. Okey, latihan interaktif ni menunjukkan cara-cara macam mana kita nak menjawab soalan dalam latihan ni. Pertama sekali, mestilah menulis nama kita pada dia punya tempat nama tu. Pastikan nama yang kamu tulis tu mengikut nama kelas kamu yang sebenar. Okey, yang kedua, bila menggunakan sistem
Okey, alhamdulillah kita telah selesai belajar berkenaan tajuk syarat wajib dan syarat sah solat. Mudah-mudahan Ustazah harap semua mendapat manfaat daripada ilmu tajuk kita pada hari ini. Okey, assalamualaikum.